Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Isu makanan jangan tuding jari ke negara lain. Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan 2, Datuk Nik Muhammad Zawawi Saleh berkata, masalah kekurangan makanan ayam iaitu jagung dari Brazil antara punca harga barangan itu mengalami kenaikan yang tinggi. Saya yakin apabila masalah COVID-19 selesai, harga ayam akan turun sebab isunya adalah harga makanan iaitu ayam. Makanan ini bukan kita yang naikkan harga, ia adalah harga antarabangsa dari Brazil yang kita import jagung. Di sana sekarang pun tidak cukup. Jadi apabila jadi rebutan dalam dunia, harga di semua negara naik, bukan kita sahaja. Di Jordan harga ayam kira-kira RM18 sekilogram. Kenaikan di negara lain lebih parah daripada kita dan kerajaan mereka tidak mampu untuk memberi subsidi, katanya, seperti dipetik bernama. Nik Zawawi berkata Malaysia antara negara yang memberi subsidi kepada rakyat selepas berlakunya pandemik COVID-19 dan apabila negara dilanda banjir luar biasa baru-baru ini kerana kerajaan masih mampu memberi bantuan kepada rakyat. Banyak negara lain tiada kemampuan untuk memberi bantuan kepada rakyat. Katanya, mudah sungguh untuk menuding jari kepada pihak lain apabila berhadapan dengan masalah makanan. Pada 22 Januari lalu, Menteri Pertanian dan Industri Makanan, Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi berkata kedudukan Malaysia dalam kalangan negara Asia Pasifik adalah 8 terbaik, manakala kedua terbaik di Asia Tenggara selepas Singapura. Beliau maksudkan kedudukan Malaysia di tangga ke-39 dalam Indeks Sekuriti Makanan Global atau GFSI dalam laporan yang dikeluarkan oleh Unit Perisikan Ekonomi EIU bagi tahun 2021 daripada 113 negara seluruh dunia. Namun begitu, pengukuhan sekuriti makanan negara merupakan proses yang berterusan dan kita mestilah terus berusaha untuk meningkatkan kedudukan kita dalam GFSI ini seiring dengan hasrat kerajaan untuk terus memperkasa sektor agromakanan dalam tempoh rancangan Malaysia ke-12, katanya dipetik bernama. Menurut laporan, beliau berkata pelan tindakan dasar makanan negara, pelan tindakan DSMN 2021-2025 yang bakal dilancarkan dalam masa terdekat adalah strategi yang akan mendukung pelaksanaan dasar agromakanan negara 2021-2030 dan 2.0. Menurut Ronald Kiandi, fasa permulaan pelaksanaan dan 2.0 dasar menyeluruh bagi memastikan sekuriti makanan negara berdaya saing serta mampan berlandaskan dasar-dasar utama kerajaan termasuk Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 dan Agenda Pembangunan Mampan 2030 adalah antara pencapaian utama MAFI tahun lalu. Sekejap. Untuk makluman tuan-tuan, Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 WKB 2030 adalah dasar yang dilancarkan bekas Perdana Menteri Pakatan Harapan Tun Dr. Mahathir pada 6 Oktober 2019 yang mencerminkan komitmen Malaysia terhadap pelaksanaan Agenda Pembangunan Mampan 2030 atau SDG 2030. Ia bukan dasar hasil pemikiran gerombolan tebuk atap yang ada sekarang. Untuk rekod pada tahun 2019, Malaysia berada di tangga ke-28 dalam Indeks Sekuriti Malaysia Global berbanding 48 pada tahun 2018 di bawah pentadbiran kerajaan UMNO BN. Pada tahun 2020, setelah rampasan kuasa menerusi tebuk atap, GFSI merudum jatuh ke tangga 43. Tahap sekarang ialah tangga ke-39, hanyalah sedikit kenaikan yang tidak perlu dibanggakan. Jika diperhatikan data lengkap GFSI, kedudukan Malaysia jauh di bawah negara yang lebih miskin seperti Costa Rica yang berada di tangga 24 dan Chile di tangga 28. Pada tahun 2020, keluaran domestik negara kasar KDNK Costa Rica ialah $61.52 bilion Amerika, sementara KDNK Chile pula $252.9 bilion Amerika. KDNK Malaysia pada tahun yang sama ialah $336.7 bilion Amerika.
Maknanya, secara umumnya Malaysia lebih kaya tetapi makanan kurang untuk rakyatnya. Menurut bekas Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani di bawah Kerajaan Pakatan Harapan, walaupun hanya selama 22 bulan mentadbir, kedudukan Malaysia dalam GFSI naik kepada tangga ke-28 pada tahun 2019 berbanding tangga 48 pada tahun sebelumnya. Beliau menyiratkan kejatuhan GFSI berpunca daripada kegagalan Kerajaan Perikatan Nasional Barisan Nasional. Kedua-dua 2020 dan 2021 di bawah kerajaan gagal dan tidak stabil, tegasnya. Pengajarannya, selesaikan masalah negara sendiri. Menuding jari kepada dasar negara lain tidak akan menyelesaikan masalah makanan di negara ini. Mudahnya menjadi menteri di Malaysia.